Pasangan dua huruf sod dan dot ini mungkin merisaukan Anda. Namun menulis bentuk lonjong di pangkalnya tidaklah sepayah yang Anda bayangkan. Ketenangan ketika menulisnya, langkah demi langkah mengikut jalur lorenya dapat mengatasi masalah. Dan sebagaimana biasa, untuk menyambung pelajaran daripada huruf sin, shin, iaitu huruf swad. Huruf swad ni biasanya adalah digunakan untuk menyebut perkataan-perkataan daripada bahasa Arab. Yang mana kita telah maklum bahawa bahasa kita banyak yang terdapat daripada bahasa-bahasa Arab. Bahasa Melayu kemungkinan huruf swad ini, cikgu katakanlah boleh katakan tidak ada. Seperti perkataan sedekah, perkataan sehat, atau perkataan saleh. Ini semua yang cikgu katakan ini biasa digunakan oleh bahasa Melayu atau oleh orang-orang Melayu. Ini adalah dari huruf ataupun perkataan-perkataan yang dipinjam oleh daripada bahasa-bahasa Arab. Jadi oleh itu, murid-murid, cuba sekali lagi sebut huruf swad. Huruf swad agak sukar sikit kita untuk mendapatkan bunyi huruf swad yang betul. Huruf swad dia melalui lidah, lengkungkan sedikit lidah itu naik ke atas langit-langit dia sehingga membunyikan satu siulan, siul. Ataupun bahasa Arabnya dalam sofir, swad, sehingga mengeluarkan bunyi swad, bunyi siul, swad. Jadi murid-murid, sebelum kita ke papan hitam sebagaimana biasa, cikgu akan terangkan dulu bagaimana cara menulis huruf swad. Huruf swad ini adalah ada 6 jalur. Kita huruf swad, kita sebutkan jalur. Jalur yang pertama kita tengok dari macam mana cikgu Asraf menulis jalur yang pertama. Jalur yang kedua, jalur yang ketiga, dia naik. Jalur yang keempat, tajam. Jalur yang kelima, belah bawah sebagai cawan dia. Jalur yang keenam, runcing naik ke atas. Cuba kita tengok jalur-jalurnya pula. Cikgu Asraf akan menunjukkan jalur yang pertama, jalur yang kedua, jalur yang ketiga, jalur yang keempat, dan jalur kelima dan yang keenam. Jalur pertama, tengok di sana dulu kita buat. Nombor 1. Kemudian kita tulis pula jalur yang kedua. Nombor 2, nombor 3. Memanjang ke sana. Kemudian yang keempat daripada atas ke bawah. Keempat. Bawah dia punya tapak atau pencawan itu. Kelima, runcing ke atas. Keenam, huruf swad ini adalah huruf yang keluar daripada hujung lidah, tidak mengenai kepada gusi. Huruf swad kita sebut sehingga dia boleh mengeluarkan bunyi siulan. Baik, Cikgu Asraf, cuba kita tengok macam mana pula ukuran dia. Ukuran panjang dan pendeknya. Ukuran panjang dan pendeknya. Naik ke atas yang pertama. Dia ada 3 noktah. Atau 3 titik panjang. 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua pula, Cikgu Asraf. Yang kedua, pendek je. 1 titik saja, perhatikan. 1 titik. Kemudian terus yang ke 1, 2, ketiga ke bawah terus. Ke bawah dia agak tidak rata dengan garisan. Huruf swad ini ditulis sebahagian di atas garisan dan sebahagiannya di bawah garisan. Itu dia. Dia tidak lurus daripada garisan. Kemudian 1, 2, 3 yang keempat. Berapa titik di antara batang atasnya, atas ke bawah? 2 titik. 1 dan 2. Kemudian terus yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Berapa titik? Tengok. Sehingga yang keenam. Dia ada 3 titik atau 3 noktah. Lebar dia. Cikgu tengok. 1, 2, 3. Dan panjang yang runcing tu, lebih pendek 1 titik daripada sebelah kanan punya tulisan yang ke bawah itu.
Begitulah cara-cara menulis huruf sad. Huruf sad ini adalah biasanya digunakan untuk bahasa Arab yang digunakan untuk berkata atau bertutur dengan kita, iaitu daripada ambilan bahasa Arab seperti solat, sembahyang subuh dan sebagainya. Solat, ini bahasa Arab. Melayu tidak ada dalam bahasa sad. Kemudian huruf sad ini, cuba huruf sad yang betul yang tidak payah gunakan titik-titik supaya clear ataupun terang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitulah. Dan huruf sad ini tidak ada titik di atas. Huruf sad yang ada di titik di atas jadi huruf dad. Tengok. Sad dengan dad bentuknya sama. Tidak ada perbezaan sedikit pun. Sama ya. Huruf dad. Huruf dad ini keluarnya daripada hujung lidah. Daripada hujung lidah ke geraham kiri atau geraham kanan. Hujung daun lidah kita tu kita angkat, letak geraham kiri atau geraham kanan. Huruf dad. Dad, ya, bukan dot. Dad. Bagaimana cikgu katakan tadi? Bahawa huruf sad itu adalah sama dengan huruf dad. Huruf dad bertitik di atas. Dad. Dan cara sebutannya juga agak sukar sedikit. Ya murid-murid. Dan cuba tengok bagaimana huruf sad. Sebagaimana yang kita saksikan. Cikgu Ashraf tadi menulis jawapan hitam. Dia menggunakan titik-titik. Titik-titik. Tapi cikgu biasakan. Supaya kita gunakan bilangan. Katakan. Sad naik ke atas 3. 1, 2, 3. Kita akan berhenti di sana. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada satu titik. Ini ada melengkung sikit, mari sikit. Kemudian sini satu titik. 1, 2, 3. Terus naik ke atas. Kemudian daripada atas ini kita terus ke bawah. 2 titik. 1, 2. Berhenti. Itu terlampau dekat. Ini tak kena. Ini tak kena cikgu menulis. Terlampau dekat daripada batang ni. Ini tak mau. Ini cikgu sudah salah. Murid-murid jangan ikut ni salah. Tak betul. Cara dia. Lagi sekali. 1, 2, 3. Bengkok sana. Kemudian. Tengok balik. Ke sana pula. 1, 2, 3. Naik ke atas. Jarakkan dia satu titik. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita rencongkan. Macam kita buat alif ujung. Rencongkan. Kemudian kita sambungkan sana 3. Ini cikgu sudah katakan bahawa ini adalah cawan. 1, 2, 3. Naik ke atas. Terus mendapat satu runcing di atas. Begitu adalah huruf sad. Cikgu katakan tadi ya. Huruf sad. Cuba sebut huruf sad. Agar sukar sedikit. Lagi dengan huruf dad. Dad ini di hujung lidah. Sama ada ke geraham kiri. Atau kita boleh ke geraham kanan. Cuba sama-sama kita sebut. Dad. Lagi sekali. Dad. Dad. Ada titik di atas sini. Ini huruf dad. Kalau yang tak bertitik. Tengok lagi sekali. Ini tak bertitik. Huruf sad. Huruf sad. Dan huruf ini adalah huruf untuk menulis bahasa Arab ataupun kita selalu menyebut perkataan-perkataan yang dipinjam dari bahasa Arab seperti biasa kita sebutkan sedekah, sehat, saleh. Itu semua daripada bahasa Arab dan mengandung daripada huruf sad. Begitu juga huruf dad. Huruf dad ini juga adalah huruf pinjaman atau bahasa pinjaman dari bahasa Arab. Seperti fadilah lah fadilah, lagi dhaif. Ini selalu kita dengar orang-orang Melayu menyebut perkataan-perkataan itu. Mungkin ada yang tak disedari bahawa perkataan itu adalah daripada bahasa Arab. Huruf sad dan huruf dad adalah huruf yang dipinjam daripada bahasa Arab dan sudah dijadikan pun bahasa persuratan di dalam bahasa kita di tanah air kita.
Jadi huruf Sod tadi. Ya, cikgu katakan sekali lagi ya. Apabila menulis sesuatu huruf, mestilah kita nak berkali-kali kita tulis. Kalau tidak akan mendapat sesuatu pun kesan cantik tulisan kita. Huruf Dot. Apabila kita bersambung, ya, kita huruf sambung, mesti ada satu gigi. Katakanlah sobar. Satu sabar. Sobar ini juga perkataan daripada bahasa Arab yang selalu kita sebutkan. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Ya. Itu daripada bahasa Arab. Ya. Sabar. Mesti ada satu gigi di sini. Sini. Ini satu gigi. Ya. Kalau tidak, salah kita menulis. Katakanlah huruf sobar. Ya. Daripada perkataan huruf Sod. Mesti ada punya gigi apabila kita bersambung. Lagi satu yang cikgu nak terangkan lagi yang cikgu dapati, cikgu akan menerima satu kesalahan ataupun murid-murid akan menerima satu kesalahan apabila kita menulis Sod bulat macam ni. Selalu cikgu ajar, dia menulis akan bulat macam itu ya. Bulat dia begini, tak betul. Ya. Dia ada mempunyai 3, bolehlah katakan macam 3 sagi ujungnya tu. Dari sana, dia ke sana. Di sini tidak bulat macam tu, tak ada. Dia tak mau bulat, tak akan dapat cantik. Jadi macam tu kita tarik sana terus. Kemudian kita tarik pula Sod ni daripada huruf Sod. Kemudian kita sambung pula. Sobar tadi cikgu katakan ya. Sobar. Ini cara menulis. Ujung ra. Murid-murid dah belajar macam mana cara buat ra. Murid-murid dah belajar cara membuat ra. Ini perlu sangat supaya dapat menulis cantik ya. Dal, lal, ra, zai, sin, shin, swat, dal. Huruf Dal hingga Dot, semuanya huruf berkembar. Hanya titik-titik yang membezakan pasangan mereka. Berbagai ragam bentuk tulisan telah Anda pelajari. Hati yang ceria dan ketekunan dapat membantu Anda mengatasi kerumitan sebutan dan keluk tulisan Jawi. Kita akan bersama lagi dalam siri seterusnya.